sebab dia dah nyatakan awal-awal kat situ ya. Awak tengok di objektif pembelajaran tu, sebenarnya benda tu je awak perlu kuasai. Okey? Saya nak bagi tahu rahsia dia, okey? Macam mana sejarah ni kan awak pening. Macam mana nak belajar sejarah ni? Terlalu banyak nak kena baca. Okey. Paling penting adalah you kena tengok dulu objektif pembelajaran kat depan buku tu. Alright? Tengok dulu objektif pembelajaran tu. So di situ dia beritahu ada 6 topik besar. So sebenarnya 6 tu je yang perlu awak kuasai dan perlu awak ingat sepenuhnya. Dan biasanya cikgu analisa soalan-soalan SPM sebenar pun memang dia berkisar di situ saja. Dia takkan tanya benda lain. Sebab itulah kenapa tuition cikgu tekankan kita berpandukan kepada buku teks. Sebab kawan cikgu penggubal soalan SPM sebenar dalam subjek sejarah, dia bagi tahu semua soalan SPM semua berpandukan kepada buku teks. Ya, dia tak ada pun berpandukan kepada buku rujukan dan sebagainya. So dia mesti dalam buku teks. So dia very simple Okey, awak tengok. Pembelajaran kita ni adalah kita mestilah ada 6 perkara je awak perlu faham tentang pembinaan negara bangsa. Pertama, sebab-sebab melayan union. Okey, awak tengok ya, sebab-sebab. Okey. Apabila sebab melayan union, sebab sebab tu apa maksud sebab? Okey. Siapalah pergi tekan. Okey. Tolong jangan tekan Okey. Cikgu letakkan MU. Apa itu MU? Sebab melayan union. Apa itu MU? Melayan union. So malam ni kita pertama sekali kita nak kuasai tentang melayan union. Kemudian ciri-ciri. Okey, awak tengok ciri-ciri. So cikgu tak perlu tulis dekat situ melayan union sebab kita dalam bab ni, dalam pembinaan negara bangsa Malaysia bab 4 ni, dia nak fokus kepada tajuk melayan union. So, awak kena ingat bahawa bab ni pertama sekali dalam kepala kita. Bila bab 4 je kita cerita melayan union. Bab 4 je melayan union. Kemudian kita kena tahu ciri-ciri melayan union tu. Okey. Bila sebut ciri-ciri, okey. Awak tengok bila sebut ciri-ciri, kita boleh bila sebut ciri-ciri, apa maksud ciri-ciri? Mungkin kita boleh guna simbol C2. Okey, C2 tu adalah ciri-ciri. Okey, MU melayan union, C2 adalah ciri-ciri. Kemudian ketiga, reaksi rakyat tempatan terhadap melayan union. Kita tahu melayan union ini bukan datang daripada rakyat. Dia benda yang mengganggu gugat rakyat dan negara. So, kita mesti melibatkan respon penduduk ataupun reaksi. Okey, kalau reaksi kita gunalah emoji senyum, emoji sedih, emoji marah. Kan? So, kita tahu itu adalah reaksi. Okey, ada 6 perkara. So, yang seterusnya okey. Okey. Yang seterusnya kita belajar tentang menguraikan faktor pembentukan persekutuan. Menjelaskan reaksi, menguraikan faktor pembentukan. Okey. So malam ni cikgu nak kita sentuh 3 bab dulu ya. Sebenarnya ada 6 semua. Tapi malam ni cikgu nak sentuh 1, 2, 3 sebab kita nak sentuh semua tak sempat. Okey, so ada 3 perkara. Melayan union, kita nak cerita dulu apa itu sebab melayan union ditubuhkan. Kenapa melayan union ini ditubuhkan? Yang kedua, apakah ciri-ciri melayan union? Yang ketiga, bagaimana reaksi penduduk setelah melayan union ini ditubuhkan? So senang kan? Kita nak tahu bab 4 ni sebenarnya tentang pembinaan negara bangsa Malaysia. Tapi pembinaan negara bangsa Malaysia sebelum terbina negara bangsa Malaysia, apa faktor pembinaan dia? Sebab adanya melayan union. Nampak tak? Senang gila. Okey, faham tak selama ni? Faham tak macam mana cikgu cakap? Faham tak? Okey, bab 4 ni you kena faham gini. Dia ceritakan tentang pembinaan negara bangsa Malaysia. Kenapa negara bangsa Malaysia itu terbina? Sebab adanya wujudnya melayan union. So orang-orang Malaysia ketika itu dia tak puas hati bila ada melayan union ni. So dia kena buat satu benda untuk memartabatkan negara Malaysia.
Terbedalah dia dengan faktor Melayan Yunan ni. Faham ke faham? Faham tak? So senang gila belajar sejarah ni. Sejarah ni wajib A. Kalau tak A memang aduh. Memang aduh. Bab satu tentang imperialisme. Aduh senang gila. Imperialisme ni aduh senang. Bab 2 tentang apa? Bab 3 senang gila. So awak tahu tak? Bab 4 ni okey, sekarang ni lepas ni bila awak belajar, awak kena sebut tahu bab 1 kenapa dalam kepala, bab 2 apa, bab 3 apa. Barulah awak boleh kuasai. Dia senang je sejarah ni sebab tingkatan 5 hanya ada 9 bab. Tingkatan 4 ada 10 bab je. Kalau awak boleh ingat satu-satu bab tu dan memang dalam kepala lah. Okey? Dan nanti kita cuba tengok. Alright, sekarang malam ni kita nak belajar berapa perkara? 3. Cuba tulis perkara apa yang 3 tu. Apa yang pertama? Pertama, sebab penubuhan Melayan Union. Kan? Okey, cikgu buka. Cuba cikgu buka Okey, pertama sebab Malayan Union. ya, Malayan Union. Yang kedua Union. Ciri-ciri. yang ketiga PSC. suara saya tu. Habis semua. Tinggi. Slowkan sikit. Awak mula suara lagi. Okey, saya ambilkan dulu. Sudah. So sebenarnya sebenarnya sejarah ni memang sebab ciri reaksi. Okey. So kita 1-3 dulu. Besok insya-Allah, bukan besok, next class kita akan sentuh. So maksudnya satu hari kita dua kelas kita boleh selesaikan satu bab. 2 kelas satu bab. Insya-Allah kita cuba sentuh semua. Alright, itu benda dalam kepala dulu Cikgu nak awak faham dulu malam ni kita nak belajar apa. Dalam kepala fokus nak belajar apa. 3 perkara ni je kita belajar. Last kelas nanti, you boleh huraikan 3 perkara ni, settle lah kelas kita. Maknanya awak dah tahu dah apa yang awak nak belajar malam ni. Okey, faham ya? Okey, awak tengok buku sejarah ni, dia ulang-ulang je. Itu yang saya geram. Memang senang gila. Alright. Sekarang kita pergi kepada next page. Awak tengok yang tak ada buku tu tengok kat Telegram. Yang ada boleh buka buku next, buku surat. Awak tengok next muka surat tu. Ini lagi lawak gila. Lawak gila. Dah lawak gila pula. Sekejap Okey, awak tengok. Nampak tak? 3 perkara dia sebut kat situ. Alright. So sekarang ni peta konsep tu, nampak ingat tak cikgu sebut semalam apa beza peta konsep dan peta minda? Peta konsep dia bantu meringkaskan nota. Peta minda dia bantu ringkaskan nota dan dia bantu anda ingat. So ingat, kita nak buat peta minda bukan peta konsep. Okey, tengok depan. Syaidan, Ain buka kamera Ain. Fatin Alia buka kamera. Saya tak nampak muka anda. Okey, Muhammad Najmi tolong buka kamera. Surina Abu tolong buka kamera. Siti Nur Sufia tolong buka kamera. Siapa lagi? Fatin Alia buka kamera. Wan tolong buka kamera. Okey. So semua tengok. Alright. Muka surat kedua awak tengok. Itu adalah peta konsep. Nampak tak 3 perkara yang kita nak belajar diulang semula pada awak tengok tu. Awak tengok 3 perkara yang kita nak belajar diulang semula kepada Melayan Union dalam peta konsep tu. Nampak tak? Nampak tak? Hello, tengok nampak tak? Semua tengok kat yang muka surat 94 tu, peta konsep tu nampak tak? Dia ulang semula kat situ. Sebab-sebab Melayan Union, ciri-ciri Melayan Union, reaksi penduduk. Nampak tak? Dia ulang balik kan? Betul? So sebenarnya dalam SPM dia takkan lari jauh, dia akan tanya, apakah sebab-sebab penubuhan Melayan Union? Perkara di atas adalah tentang ini. Dia berkaitan tentang apa? So awak boleh tengok, oh dia berkaitan tentang penubuhan, sebab-sebab penubuhan Melayan Union. Benda sejarah ni, benda yang patah balik je. Ciri-ciri perjanjian Melayan Union. Okey, dia akan beritahu. Di atas ada 5 ciri. Ciri-ciri apakah ini?
So kalau awak tak ingat ciri-ciri tu, macam mana awak nak sebut dia ciri-ciri Malayan Union? So dalam kepala kita mesti ada cara bagaimana nak ingat, bagaimana nak tahu, bagaimana nak twist cerita. Saya nak bagi tahu anda bab sejarah ni ada 3 paper, still format yang sama kan? Betul? 3 paper, A, B dan C. Betul? A, B dan C kan? A biasanya adalah objektif. Dia akan bagi soalan objektif, yang B adalah subjektif dan yang ketiganya adalah esei pendek. Ada 6 soalan. 6 soalan ke tak ingat? Saya tak ingat dah. Okey. So maksudnya tiga ni A dan B subjek soalan yang paling killer. Kenapa? Kalau salah terus. Dia tak ada dah macam nak bagi markah kesian. So hati-hati dengan paper number 1 dengan paper 2. Sebab dia subjektif. Kalau salah lah. Kalau paper 3, as long ada macam kaitan-kaitan sikit, awak kena ingat yang tanda soalan tu pun manusia. Dia pun ada perasaan kesian juga tengok markah. Kalau boleh, dia orang nak cari markah, seboleh-bolehnya bagi you markah dia. So, kuasai dulu paper 1, paper 2. Paper 1, paper 2, cara nak kuasai kena ingat lah. Dia tak boleh, tak ada lain dah. Kena ingat. So, paper 3 adalah untuk upgrade. Katalah A dan B you settle, dia nak upgrade sama ada you nak dapat A daripada A minus ke nak pergi A plus terus. Itu caranya. Alright? So, sebab tu ramai pelajar yang saya ajar, biasanya, ini jangan ikut dorang lah. Dorang share dengan saya, dia kata, cikgu, paper 3 banyak soalan saya tak jawab. Lepas tu saya tanya dia, result dapat apa? Dia kata dapat A. Kenapa dia dapat A? Sebab A dan B punya paper dah betul semua. Nampak tak? Okey, Allah, 10 minit lagi kita akan keluar. Kita akan masuk balik. Okey, kita akan masuk balik. Sorry, saya tak settle lagi benda ni. Alright? So, jelas ke setakat ni? Jelas tak setakat ni? Paper 3 boleh tengok buku teks cikgu. Ya. Okey, nampak paper 3 memang boleh buat buku teks. Tapi masalahnya, buku teks tu dia sangat mengganggu anda. Ada masa awak nak buka satu-satu kalau tak ada dalam kepala ni. Sebab tu, bila awak faham, oh yang ni bab 5, oh ni bab 3. So, awak dah tak ada, awak terus tahu bab mana. Senanglah buku-buku. Kalau awak tak tahu tu bab mana, senang tak nak cari? Susah kan? Sebab tu ramai pelajar bab 3 dia tersangkut. Buka buku bukan semestinya bagus untuk anda. Faham tu? Faham? Alright? So, itulah hari ni kita memang kita nak, saya nak ajar awak ni betul-betul macam mana awak belajar cara yang betul dalam sejarah. Ramai yang salah, dia faham dengan dia baca dah cukup. No. Baca tahu tapi belum tentu ingat. Okey? Tahu belum tentu ingat. So, cuba awak tutup buku sekarang. Cuba tengok skrin, tutup buku sekarang. Alright? Jangan buka buku, tutup buku sekarang. Cuba awak ulang balik 3 perkara yang kita nak belajar berdasarkan apa yang awak tengok masa cikgu lukis tadi awal-awal. Pertama apa? M apa? Tidak, cikgu unmute dulu. Malayan Union. Malayan Union. Malayan Union. Sebab semua orang Union. yang kedua, Ciri-ciri. ciri-ciri. Yang ketiga, Reaksi. Reaksi. penduduk terhadap nampak tak sebenarnya bila you faham cara ingat, lagi senang you nak buat benda tu. Okey, so sekarang saya nampak awak semua dah boleh belajar. Awak semua dah boleh faham dah. Okey. So, kita pergi next. Okey, sekarang kita pergi seterusnya. Pergi chapter yang pergi muka surat 95. Muka surat 95. Cepat. Pergi muka surat 95. Alright. Okey, dah. Muka surat 95. Okey. Ingat tak semalam cikgu share kat anda bagaimana sebelum buat mind mapping itu perlu ada 3 syarat. Syarat pertama, read it first. Yang kedua, fahamkan. Yang ketiga, keluarkan keyword baru buat. Okey, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Cara nak membaca, jangan, okey, dengar. Awak tulis kat situ, tulis kat nota awak ada cara membaca yang betul. Tulis cara membaca dengan betul. Sampai bab membaca aku ajar balik ni. Ni macam masuk tadika pula dah.
Pertama, membaca mestilah anda sebutkan bacaan itu sehingga telinga anda sendiri dengar. Jangan sesekali baca dalam hati. Itu yang pertama. Dah? Yang kedua, gunakan sesuatu, sama ada pen ataupun telunjuk, untuk mengarahkan kepada benda yang anda baca. Yang ketiga, jangan cuba ingat apa yang anda baca di saat anda membaca. Okey? Macam mana maksudnya tu cikgu? Nanti cikgu ajar. Tenang. Korang tenang je. Okey. Amai yang tanya macam mana maksudnya cikgu ya. Tenang je. Okey dah. Okey, sekarang dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kenapa perlu anda dengar apa yang anda baca? Soalan saya. Siapa boleh jawab? Tolong jawab kat situ. Kenapa perlu anda dengar apa yang anda baca? Nabil, betul lah untuk ingat. Tapi kenapa? Kenapa perlu dengar? Awak ingat tak semalam cikgu ada share satu benda. Okey, tengok skrin. Tengok skrin, tengok skrin. Sekejap ya. Dia tengah loading. Sekejap. Cikgu sharekan skrin. Okey, kenapa? Sebab jawapan dia adalah tengok stimulus ni. Untuk dalam proses belajar, awak kena libatkan semua panca indera ni. Faham tak? Faham tak ni? Awak kena libatkan semua panca indera ni. Maksudnya, awak kena sebut dengan mulut, awak kena dengar, dan masa membaca, awak kena tengok dengan mata. Dan perlu ada tangan untuk letak di situ. Bukan saja-saja cikgu buat benda tu, sebab cikgu nak supaya semua panca indera anda ini digunakan dalam belajar. Semakin banyak anda menggunakan panca indera ini, so dia memberi pengalaman dan pengalaman itu akan direkodkan di dalam otak anda. Bila direkod dalam otak anda, semakin mudah untuk anda ingat apa yang anda belajar. Okey, sebagai contoh, dengar baik-baik. Sebagai contohnya, okey, ada tak benda ni diajar dalam Islam? Ada. Benda ni ada diajar dalam Islam. Disebut dalam Islam, apa dia disebut dalam Islam? Disebut dalam solat, hukum qauli. Hukum sebutan, kan? Bacaan. Sebab itulah dalam solat, kita wajib membaca sehingga telinga kita dengar. Sebab apa? Allah nak suruh hati kita, minda kita ni faham apa yang kita baca. Faham ke tidak? So lepas ini jangan membaca dalam hati. Okey? Jangan membaca dalam hati. Okey, kau nak cakap, cikgu, tak apa jangan baca dalam hati, yang penting saya boleh baca hati cikgu. Cia. Kau jangan nak cia sangat. Okey? Okey, kau gelak Kau gelak. Okey? So maksudnya kau kena baca dengan okey. So sekarang buka surat. Selepas baca, okey, apa cikgu tadi kan? Kena pointing dia, sama ada guna tangan ataupun guna jari telunjuk. Kenapa benda ni perlu? Sebab ada di kalangan kita, mata kita ni terlalu pantas ya. Awak dengar baik-baik. Mata kita terlalu pantas. Bila awak baca tak tunjuk sesuatu, sementara awak baca ayat pertama, mata dah pergi pada ayat kedua. Awak nampak tak? Masa awak baca, awak perasan tak kalau awak tak tunjuk? Mata awak dah cepat ke kanan, ke kiri, sebab apa? Mata ni terlalu pantas. So awak kena pointing dia dengan tangan ataupun pen.
supaya dia mengarahkan apa yang awak baca. Dan yang amazingnya, masa awak guna pointing ini, katalah dalam awak baca-baca tu terjumpa isi penting. Ni satu topik lagi. Malam ni kita akan belajar macam mana nak kenal pasti benda tu isi penting atau tidak. Okey? Apabila kita dah kuasai bab, kita kena tahu dulu isi penting dia apa. Jadi benda yang tak penting tu tak payah tekankan. Masa kita terlalu pendek. Belajar smart, jangan belajar hard. Okey? Yang tak penting buang dalam hidup. Yang penting ambil dalam hidup. Sebab tu ramai pelajar gagal sebab TikTok tu penting dalam hidup dia, sedangkan TikTok tu tak penting pun. Tulis kat situ #mohon terasa. Kan? Okey. So dalam hidup ni yang penting-penting, solat penting, belajar penting, mak ayah penting. Itu penting. Kenapa coronavirus ni berlangsung lagi PKP yang fasa ketiga? Sebab ramai tengok benda ni tak penting. Geram betul pula aku. Aduh, tengok pisang dah kita duduk rumah. Kan? Okey. So faham ya setakat ni? Faham ya? Alright. So pergi kepada muka surat yang seterusnya. Next, muka surat. Pergi kepada muka surat yang... jangan next. Pergi muka surat 95. 95. You ada right. Awak ada berada di ni 95 Okey, kurang 1 minit lagi dia akan keluar. Kita akan masuk balik Masuk balik, tengok dalam grup. Kita akan masuk balik. Sebab ni nak habis 90 minit dah. Sekejap. Okey, sementara tu you boleh tanya soalan. Sekejap. Dia dah nak habis ni. Saya malas cakap kalau dia, kenapa dia tak berhenti pula ni? Saja je. Okey, tak apalah. Kita tengok sampai mana yang dia berhenti